Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi secara fizikal. Wallahil hamd. Setelah lama cuti secara fizikal, alhamdulillah. Baitur Rahmah, Baitur Rahmah lah, Bait Salam, banyak bait ni. Saya pun lupa bait mana. Okey, baik. Jadi baru ni pun pergi Baitur Sunnah dekat Ipoh, baik juga pakai bait kan. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi Baitur Salam dah mula boleh buat secara fizikal dan alhamdulillah kehadiran sebenarnya menggalakkan. Sebab tempat lain, masjid pun kalau surau kita pergi pun tinggal berapa orang je sebenarnya. Boleh suruh ramai lagi. Bahasa apa, Kota Damansara, Masjid Ghufran, Taman Tun. Ni tempat saya pergilah. Yang saya tengok sendiri, jumlah tu macam bukan kita je. Kita bukan masjid, bukan surau pun lagi ramai kadang-kadang. Allah alam. Tapi ialah, ala kulli hal, kerana dapat kita hadir ni dan kita harap Allah Taala berkati majlis ini dan para malaikat doakan kita, dan memang kita kejar apa yang Nabi SAW janjikan. Nabi kata, man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji'a. Bersiapa keluar menuntut ilmu, maka di jalan Allah Taala, dia fi sabilillah sampai dia balik semula itu ke rumah dia. So basically bila kita keluar ni memang kena datang sini pun mencabar juga kan, apa laluan apa, jam kereta kan, banyak betul kereta. Saya tak faham juga kenapa, tapi yalah, laluan utama kan keluar. Dan semua Ta'ala beri ganjaran pada kita kerana kesungguhan untuk datang hadir kelas. Wallahilhamd. Baik. Tajuk kita usul tafsir yang kita bincangkan. Pernah kita start balik, kemudian kita cuti balik, kemudian kita start balik. Jadi mungkin kebanyakan kita dah lupa apa yang kita bincangkan, walaupun sebenarnya tuan-tuan boleh tengok balik apa yang kita dah bahaskan, kita bincangkan dalam Facebook Baitur Salam. Sebab semua rekod kat situ ada. Ada. Bahkan apa kelas-kelas yang dibuat sepanjang PKP pun daripada rumah apa asatizah pun boleh ditengok balik kat situ. Cuma macam kita kata, dari segi asasnya yang datang kelas ni kita tak nak kena refresh balik apa yang kita dah belajar. Pasal saya pun kadang-kadang kita ustaz ni pun kadang-kadang kita lupa dah ajar apa. Takut kadang-kadang cerita balik benda dah ajar. Tapi oleh kerana itu kita start baliklah bahagian lepas mukadimah, kita bincang secara asal tentang usul tafsir itu sendiri. Sebab tajuk usul tafsir ni ditekankan di sini atau cuba diajarkan di Baitur Salam ni, sebab lepas kita lihat beberapa siri kejadian penyelewengan dalam tafsir yang dibuat oleh sebahagian orang dalam masyarakat kita. Ada yang tak baca tafsir betul-betul, kemudian cerita pada orang maksud ayat, maksud apa, maksud surah, maksud macam-macam benda zaman kita sekarang ni. Kan orang kata kelebihan Al-Quran, kelebihan bismillah, kelebihan macam-macam. Yang macam semalam kot saya ditanya, tapi benda tu dalam bab hadis. Saya pelik juga kan, ustaz tu dia buat, saya tak nak tanya nama ustaz tu asalnya, pasal dia orang tanya saya soalan. Dia kata ustaz tu kata kalau solat-solat sunat yang ba'diyah tak perlu baca surah, dia kata. Yang qabliyah baca surah. Saya mula saya tak cakap, saya kata apa dalil dia? Dalil dia adalah kalau tak ada cerita Nabi kata baca surah, maka dia kembali pada asal, tak payah baca surah. Sebenarnya yang kita tahu dalam fiqh kan, besok insya-Allah kalau kita ni fiqh muyassar kita sambung besok. Okey, yang asalnya adalah apa Nabi buat tu, itu yang jadi hujah. Apa Nabi tak pernah buat, kita boleh kata itu yang hujah. Sebenarnya pelik. Jadi dia yang Nabi tak pernah tak baca surah. Bahkan para ulama letakkan mesti surah itu dibaca. Perbuatan sengaja baca rakaat 2 pertama atau solat yang 2 rakaat, kita baca Al-Fatihah sahaja tanpa baca surah, itu mukhalafah sunnah. Maka sebagian ulama pakai makruh. Maka ada kata separuh tu kata kalau sengaja buat
tanpa sebarang alasan munasabah sebagainya, maka solat dia boleh bertentangan solat Nabi. Macam mana nak diterima isi Allah Ta'ala? How can kita solat opposite Nabi punya cara, tiba-tiba kita kata saya dapat pahala penuh? Pelik jugalah. Jadi itu kalau kes fake. Kes tafsir lagi banyak sebenarnya. Tafsiran-tafsiran Al-Quran yang pelik-pelik keluar daripada orang, terutama zaman kita sekarang ni, bila banyak kelas tadabbur Al-Quran dibuka, sebahagian orang yang mengajak tadabbur Quran tu sendiri kadang-kadang tidak layak untuk membincangkan sebab dia tak ada tahu tafsir. Sebab tafsir mesti berlaku lepas kita tadabbur, mesti berlaku lepas tafsir. Lepas kita tahu maksud ayat, maksud kalimah daripada salafus soleh yang dinukilkan pada kita, lepas tu boleh kita tengok aplikasi, adakah ayat tadi boleh kita pakai pada kehidupan harian kita. Macam tajuk yang kita ada bincangkan sebelum ni, tentang tajuk 50 kaedah Al-Quran tentang jiwa dan kehidupan. Itu cara tadabbur Al-Quran. Tapi tiap kali pentadaburan tu dibuat, diambil potongan ayat Quran untuk aplikasi dalam hidup kita. Jadi bila dia ambil ayat tadi, dia akan mula-mula sekali terangkan ayat ini turun pasal apa, berkaitan siapa, pengertian asal dia apa. Lepas tu baru dia pada terangkan maksud menyuruh, baru dia kata kat sini, kat mana kat dalam hidup kita boleh pakai. Itu tepatlah. Cara macam tu tepat. Tapi kalau anda kata style macam tiba-tiba lompat kepada tadabbur tanpa dengan terjemahan semata-mata, ini masalah sikit. Sebab itulah kenapa pada asalnya Baitul Salam mula terima untuk diusulkan kelas ni dibuat. Punca dia supaya kita yang datang kelas-kelas belajar agama ni, kita tahu tentang tafsiran orang tersebut bila dia cakap ni legit ke tidak, boleh pakai ke tidak. Sebab memang ada para ulama nyatakan sebenarnya sebelum belajar fiqh, belajar usul dulu. Sebab belajar fiqh tanpa belajar usul, maka dia tak tahu fiqh tu betul ke tidak, fiqh yang disampaikan tu betul tak ikut macam Nabi punya peraturan. Macam juga tafsir, sebelum orang tu belajar tafsir, dia kena tahu usul tafsir. Maksudnya dia tahu, bukan dia nak jadi mufassir, tapi nak tahu macam mana Quran ditafsirkan sebenarnya. Itu sudut asal sebenarnya kita belajar usul tafsir. Kita nak tahu macam mana Quran dahulu ditafsirkan, macam mana kita nak memahami Al-Quran untuk tafsiran kita, untuk kita faham. Itu sudut asal belajar usul tafsir. Okay, jadi kita sebut dari tu, kita macam saya kata lah, kita refresh balik. Usul tafsir. Usul tafsir, dia ada dua kalimah. Kalimah usul dan kalimah tafsir. Okey, kalimah usul dalam bahasa Arab ni, dia adalah pada asal dia kalimah tu, usul tu plural. Singular dia aslun. Orang Melayu kita dia pakai dua kalimah tu, asal usul. Dua-dua tergabungkan, satu singular satu plural. Dalam bahasa Arab bila sebut aslun, itu singular dia, usul plural dia. Fil lughati, dalam bahasa, asfalu syai', bahagian bawah sesuatu benda. Mana base. Macam kita ada bangunan ni kan, base kita tu dipanggil sebagai asal atau asas Dan wa yutlaqul aslu ala mabda'i syai'. Apa yang Arab tinggalkan, tengok yang Melayu saja. Dan dilafazkan kalimah asal ni atau asas ni kepada permulaan bagi sesuatu perkara. Sorry, ada pula bunyi tintong-tintong. Okey, ni WhatsApp kan masuk. Okey. So jadi maksud dia bila asal satu benda dipanggil sebagai asas benda, sesuatu benda tu sebagai asal atau usul. Okey. Wa ma yabni alaihi ghairuhu, dan asal ni juga sebenarnya adalah apa yang dibina di atasnya selainnya. Mana anything build up, macam dinding, kalau kita ada bangunan, dinding, ada tingkap, ada atap, dibina di atas base tu. Base tersebut. Kalau kalimah lain, kaedah lah. Kalau kita gunakan, sebut kaedah ganti pula, orang kata belajar kaedah pula. Ada. Nak juga. Saya tak nampak projektor, saya tenung tak nampak projektor. Tu yang saya rasa macam, ada projektor ke? Tak ada tak apa. Jazakumullah khair. Okay, baik. Nanti kita tengok muka saya dulu. Sementara dia orang set up projektor, tengok muka saya. Baik. Okey, jadi maksud dia bila dibina satu benda base tu, dibina di atasnya yang lain, itu dipanggil asal. Itu asal. Wa abbara anhu ba'duhum, dan sebahagian para ulama menggambarkan kalimah usul atau asal tu adalah ma yuftaqarru ilaihi ghairuhu, apa yang benda-benda lain perlu padanya. Anything yang lain perlu padanya, itu panggil asal. Macam kalau kita kata macam ibu bapa kita kan, tak ada mak bapak kita, mana ada cucu cicit. Tak ada Adam, tak adalah yang lain kan. So yang asal tu adalah yang punca, punca.
Wala yaftaqiru huwa ila ghairihi. Namun dia tak perlu pada yang lain. Kalau dia perlu pada yang lain, maka dia bukan asal. Yang asal tu dia diperlukan oleh yang lain, tapi yang lain dia tak perlu pada yang lain. Anything else perlu pada dia, dia tak perlu pada yang lain. Itu panggil asal. Wa hadza mustauha min al-ma'na al-lughawi. Inilah yang didapat fahami daripada makna perkataan dalam bahasa Arab. Asal atau usul, singular plural dia. Singular plural dia. Okey. Boleh sila. Fadal. Okey. Ini bunga roti kan? Saya dia bunga roti. Tak, dia buat dia roti. Betul? Saya silap. Dulu zaman saya kecil tu ada orang jual bunga macam ni. Kata buat dia roti. Tapi tak boleh makan pun. Tahu ada. Lepas tu dia letak varnish sebagainya. Wallahu alam. Tapi dia rapuh lah. Jangan jatuh, pecah. Okay. Bismillah. Dia baiknya kita nampak sendiri teks Arab. Sebab ialah memang pada asalnya tuan-tuan semua memang mungkin tak ada apa base bahasa Arab. Tapi ini cara kita belajar. Dan kalau dia kata kita kita asyik kekal belajar kitab Melayu je, tak jumpalah bahasa Arab dia. Kan? Orang Kelentong pun mudah aja. Kena kelentong dengan orang. Tapi bila kita belajar bahasa Arab juga, dan kebetulan pula kita memang semua dah belajar bahasa Arab kan. Belajar dah huwa huma hum, katabah katabu lah benda kan. Tapi tak pernah pakai. Bila kita datang kelas macam ni, kita pakai sekali teks Arab dia, yang teks apa Melayu dia. Kita akan pakai baik. Sebenarnya ada terjemahan saya dah serahkan, tapi kita tak print kot, tak silap. Nanti kita ni balik. Kalau dia kata kita balik. Ada yang kita print. Okey. Baik. Okey, wa yaqrubu min al-ma'na al-asl, dan hampir dengan makna yang asal ni, saya sebut tadi apa? Kaedah. Base. Dalam bahasa Inggeris dia base sesuatu. Asas sesuatu. Wa huwa al-asasul ladzi, dia adalah asas yang okey, yubna alaihi al-bait. Dia adalah asas yang dibina di atasnya rumah. Rumah dibina di atas dia punya apa foundation. Kalau kita panggil apa bahasa Inggeris dia selain foundation kan. Contoh macam kita buat rumah, kita perlukan kepada tempat asal dia. Tapi itu bukan, tak masuk gitu. HDMI akan tukar. Itu terlekat dalam memori dia. Itu pewarisan suami. Itu kan kitab kita. Itu kitab kita pernah buat kelas dulu sekali. Masa daurah betul. Daurah faraid. Kena tukar. HDMI in kan? Saya punya okey dah. Memang masuk dah. Boleh pindah. Source. Masuk source. Itu kan. SORC. Source. Ada source. Sumber. Ambil HDMI. Tekan ke bawah. Bawah. Kan? Kan? Okey. Tak perlu agak. Tak perlu agak. Oh, kabel rosak ke? Tuan belakang tu. Kabel rosak. Okey. Tadi tu waktu kat Baitul Salam tu okey je. Kabel satu lagi. Kabel tu lagi yang okey. Bak, yang tu bawah tu. Lepas dah. Ni kabel lain pula. Okey. Macam ada je. Dah baik. Okey. Ni kabel bukan kabel, maksud dia wasatah perantara ataupun apa? Syafaat. Ni kan kabel dah. Okey, baik. Okey, jadi dikata hampir bermakna asal adalah kaedah. Wahyal asasul ladzi yubna alaihi albayt. Dia adalah asas yang dibina di atasnya rumah atau foundation Baik. So itu kalimah usul. Singular dia asal. Kita Melayu pakai asal usul. Asal usul. Dua-dua sekali ada. Singular ada, plural pun ada. Okey. Wa tafsir pula fil lughati dalam bahasa ma'khudun min madati fasara. Diambil daripada asas kalimah fa sim ra. Fasara. Dan maksud fasara tu adalah wahiyat tadullu ala zuhuri syai' wa bayanuhu. Dia menunjuk kepada nyatanya suatu perkara wa bayanihi, dan terang dia. Terang dan nyata satu benda dipanggil fasara.
Fasara syai' maksudnya benda terang dan jelas. Wa minhu dari kalimah fasara juga al-kashfu anil ma'nal ghamidi, penyingkapan bagi pengertian yang samar-samar. Memang betul kali sebenarnya tafsir nanti kita belajar dalam tafsiran, bukan semua kalimah Quran tu ada tafsir daripada Nabi dan para sahabat. Sebab base dia Nabi dan para sahabat atau para sahabat yang terima Al-Quran, mereka memang orang Arab. So dia tak perlukan pada setiap words penjelasan, tak perlu. As an Arab person kan, dia tak perlu bawa kamus. Jumpa orang, kau cakap apa tadi? Tak payah. Macam Melayu kita kan, siapa sini orang Melayu bawa kamus yang jalan? Tak ada kan? Ada? Mana ada? Kan? Memang tak bawa kamus pun. Tapi pasal apa? Pasal kita orang Melayu, jadi kita cakap Melayu faham. Jadi Quran dalam bahasa Arab. So asal dia, memang orang Arab tak perlu pada setiap kalimah. Apa yang samar-samar perlukan kepada penjelasan. Apa yang tak samar-samar tak perlu sibuk disingkap. Nanti kita akan mula jadi golongan batini. Yang dia kata Quran ni ada zahir, ada batin. Salah Apa yang memang samar-samar, even para sahabat Nabi pun kadang-kadang perlukan penjelasan. Yang diorang ada double meaning, diorang macam kurang jelas. Itu ada. Adapun base yang lain, original teks Quran, keseluruhannya diorang faham. As an Arabs, diorang faham. Okay. Walid tafsir fil istilahi ta'arif. Dan untuk tafsir dalam istilah, penggunaan ilmu tafsir, ilmu sebagai satu ilmu, dia ada beberapa ta'rifan. Wa min awdahiha, di antara tafsir penjelasan makna tafsir yang paling nyata, paling terang adalah apa? Bayanu kalamillahil mu'jizi al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayanu kalamillah, penjelasan kalam Allah. Al-mu'jizi, yang bersifat mukjizat. Penjelasan kalam Allah yang bersifat mukjizat. Al-munazzali, yang diturunkan ala Muhammadin, ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu takrifan yang paling nyata. So, kita nak tahu kalam Allah Taala yang turun pada Nabi, apa maksud ini? Apa maksud ini? Apa ini kendaki? Apa ini? Pasal kita nak beramal. Basic dia kerana kita nak beramal dengan kalam berkenaan. Kalau kita tak faham, dia nak beramal macam mana? Okey. Okey, itu kalau kalimah tafsir, usul tafsir. Okey. Kali ingat sekali kalimah usul tafsir secara gabungan. Wa usul tafsiri, usul tafsir pula bila secara gabungan, bila kita gabungkan dua kalimah tersebut, usul dan tafsir. Hiya al-ususu wal muqaddimatul ilmiyatu. Ia adalah asas-asas. Usul tafsir ni adalah asas-asas dan pendahuluan-pendahuluan yang bersifat ilmiah. Asas-asas dan juga pendahuluan-pendahuluan bersifat ilmiah, allati tu'inu fi fahmi tafsir, yang ia akan membantu dalam memahami tafsiran ini Al-Quran. Dia asas-asas, pendahuluan-pendahuluan ilmiah yang akan membantu dalam memahami tafsir. Wa ma yaqa'u fihi min ikhtilaf, serta apa terjadi dalam tafsir tadi daripada percanggahan. Kalau ada percanggahan, ilmu usul tafsir ni akan memberitahu pada kita percanggahan tadi betul ke tak bercanggah. Pasal kadang-kadang banyak orang kita sekarang ni, dia kata, yalah, Nabi kita satu, tapi tafsiran bermacam-macam. Itu yang bagi sudut orang yang masih merujuk kepada salaf. Dia tengok Ibn Abbas kata macam ni, Ibn Mas'ud kata macam ni. Jadi sekarang ni usul tafsir membantu kita. Betul tak ada percanggahan kat situ? Sebab kadang-kadang bila benda tu kerana tak ada percanggahan pun, bila kita lihat usul tafsir, kita akan faham bahawa perbezaan cara penjelasan tadi bukan bermaksud percanggahan. Macam orang A terangkan, nanti kita akan belajar nanti, macam siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim? Ada kata siratal mustaqim itu adalah kebenaran. Ada kata siratal mustaqim itu adalah Islam. Ada kata siratal mustaqim itu adalah Quran. Ada kata siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata siratal mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau kita dengar daripada mereka, banyak pendapat mana satu yang betul. Sebenarnya ia bermacam penjelasan tapi tidak bertentangan. Sebab siapa-siapa yang nak kebenaran kena ikut Islam. Tak ada agama tak terima kecuali Islam. Nak Islam, kalau tak nak Quran, macam mana? Saya nak Islam tapi bukan Islam yang Quran bawa. Saya nak Islam yang Islam cara saya.
Kalau saya tak ikut cara Quran pun tak apa, tak boleh. Siapa nak faham Quran kena tengok siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa nak tengok Nabi Muhammad SAW punya pengajaran sebagainya, dia kena tengok pada sahabat. Yang kepala pada para sahabat tadi adalah Abu Bakar dan Umar. So the words can be different, tapi maksud dia satu. Orang belajar usul tafsir dia akan faham. Orang tak belajar usul tafsir dia akan guna jumpa ni dilaga-lagakan. Lebih dahsyat yang kita pelik zaman sekarang ni, bila ada percanggahan, maksud dia kita pun boleh tak setuju. Sahabat ni kata A, sahabat ni kata B, saya kata C. Bertanya, awak faham bahasa Arab tak? Tak. Awak sahabat Nabi ke? Tak. Tapi saya nak kata C. Sebab sahabat A, B, ada A kata, ada B kata, saya nak cakap juga. Saya pun ada pendapat saya. Ini masalah yang timbul. Di mana orang tu menyangka bahawa dia layak untuk masuk sekali nama dalam lapisan penjelas bagi Al-Quran selepas para sahabat Nabi. Ini kena confirmkan betul-betul. Okay. Dan dia kata bila berlaku percanggahan, wa kaifiyatut ta'amuli ma'ahu, dan cara kita nak bermuamalah dengan percanggahan. Kalau ada percanggahan, apa cara kita muamalah? Itu saya terang tadi. Kalau kita belajar usul tafsir, kita akan tahu tak ada percanggahan pun dekat situ. Sebenarnya kita bukan laga-lagakan. Banyak kita jumpa orang yang tak nak beramal dengan Islam, dia jumpa nas, teks yang dia jumpa satu, teks kedua dia lagakan. Dia lagakan, ini kata boleh, ni kata tak boleh. Habis tu. Dia nak macam tu. Dia tak cuba harmonikan antara dalil, tak diharmonikan. Dia sentiasa tembungkan. Ini bahaya. Sebab sekarang ada di kalangan manusia ni, yang macam kita pernah terangkan dahulu kan dalam kitab Tatabu'ur Rukhas, mencari kelonggaran. Dalam zaman kita sekarang ni ada orang yang menyangka bahawa bila ada percanggahan di sisi para ulama, maka kita free untuk pilih mana kita suka. Even tak ikut para sahabat pun tak apa. Sebab kita diorang pun canggah. Kalau diorang boleh canggah, kita pun boleh canggah, dia kata. Walaupun dia punya level bahasa Arab dia huwa mahum je. Level bahasa Arab dia huwa mahum. Mufasir lah. Mufasir ke? Dah datang kelas ni tafsir sekian. Ni masalah sikit. Kata-kata tu sebenarnya daripada Abu Hanifah. Tapi bila kita cek balik, dia bukan datangkan kepada para sahabat. Dia sebenarnya datangkan kepada tabi'in. Dia sebut tentang tabi'in yang belajar dengan sahabat. Ada kalau kita tengok usul Abu Hanifah, dia takkan lari daripada pendapat para sahabat sebenarnya. Problem dia kata nahnu rijal wa hum rijal, bainahum sijal. Kita jantan, diorang jantan, antara kita ada pertempuran. Tengok siapa bercakap. Awak huwa mahum tak lepas kan? Katabu pun tasrif matan bina pun tak lepas. Tiba-tiba saya pun nak mufasir. Tak, itu kena relax, kena logik lah. Even dalam bidang yang lain pun, kalau kita bukan pakar, contoh macam buka enjin kenderaan, kita bukan pakar, takkan kita nak bercakap. Ini masalah kita, orang yang tak ada pengkhususan. Zaman sekarang COVID-19 lagi dahsyat. Semua doktor, semua jadi pakar kesihatan. Kan? Tengok perut dia buncit juga, tak sihat-sihat pun, menyampah kan, tengok kan. Nak kata dia sihat tak juga, masuk hospital banyak kali. Pandai cerita buat kesihatan, tapi tak pernah sihat. Dia kata inilah sekian, dia tengok 3-4 hari, lepas tu pergi masuk ICU. Pelik juga kan. Kalau dia kata dan dia sihat, baguslah kan. Barulah betul, macam orang tu ajar agama dan dia beramal dengan Islam, betul lah. Kalau dia ajar orang, kan dia datang pada macam Allah nyatakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kalian suruh orang dengan kebaikan tapi kamu lupa diri kamu sendiri? Kan? Ini basic yang masalah sikit. So memang kita kata tadi sedap kita dengar. Kita orang jantan, kita jantan. Problem dia, awak bukan macam mereka. Balik pada asal from the start, diorang adalah orang yang turun pada mereka Al-Quran. Kita ni bukan. Problem kita sekarang macam saya sebut tadi, ada orang yang rasa kalau ada khilaf, kita boleh tak setuju, tak buat pun. Bukan tak setuju, tak buat pun tak apa. Ni kena buat ke? Tak ada khilaf. Macam bab jilbab kan, bab niqab atau jilbab. Pasal dia apa, macam saya tengok apa yang kita pernah tayang dulu kot. Quraisy Shihab daripada Indonesia yang dikatakan apa, ahli tafsir. Dia sebenarnya attaché pendidikan kot Indonesia dekat Mesir. Balik-balik daripada Mesir, selepas jadi attaché pendidikan kat sana, balik-balik bawa kitab, karang kitab. Entah dia karang, wallahu alam. Ini kita kata dia bawa balik kitab tafsir. Orang Malaysia belajar kitab dia. Apa benda dalam kitab tu? Saya tak ingat ada berapa jilid.
terkenal tu waktu tu kami tak balik lagi dari Yaman. So tengok ada orang belajar kitab dia. Tapi dia punya cara tafsiran Quran sangat pelik. Ya, bila kes tadi kan, macam kes contohnya macam kes masalah niqab khimar, tudung kepala. Kalau kita buka surah An-Nur ayat 31, tudung kepala tu ada, suruh labuhkan. Dia bantai, dia kata ada khilaf. Okay. Kalau kita bincang ada khilaf, betul ada khilaf. Bukan pada tajuk khimar tu, pada tajuk apa perhiasan yang nyata yang boleh ditunjukkan. Ayat tu ikut turutan tau. Kan? Wa qul lil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihin, dalam mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan mereka pelihara kemaluan mereka, nafsu syahwat mereka jangan hala pada yang haram. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka tunjukkan zinatahunna, perhiasan mereka, apa yang nyata daripadanya. Ini ada khilaf. Kemudian datang ayat berikutnya, wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, akan merabuhkan tudung kepala mereka atas belahan baju mereka. Diambil yang khilaf dekat tajuk apakah yang zahir tadi, dibantai pada tudung tak pakai. Sedangkan ayat itu terang-terang sebut kan, jangan tunjuk perhiasan apa yang nyata. Khilaf daripada sahabat dua je. Ibn Mas'ud kata baju yang dipakai itulah perhiasan yang nyata. Anything else tak boleh. Yang ini dipegang oleh mazhab yang mewajibkan, macam Ahmad, Malik, yang mewajibkan pakai niqab. Berdasar kepada pendapat Ibn Mas'ud. Yang pendapat Ibn Abbas kata muka dan dua tangan. Berdasar kepada apa Ibn Abbas ceritakan berkenaan masalah, contoh macam ihram, kan perempuan dia suruh buka muka dan tapak tangan, dan tangan tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh pakai niqab. So dia kata kalau benda tu aurat, dan takkan Nabi suruh buka. Pasal ihram perempuan macam tu je. Lain-lain nak pakai silakan, tapi muka dengan ni kena buka. So basically pada asalnya macam tu. Itu je khilaf yang ada. Abu Hanifah mungkin tambah sikit. Dia kata apa terselak ketika sibuk. Mana kalau nak masak kan, kalau macam tu yarhamkallah. Kan? Macam tu kan, masuk gulai sekali lah. Masak-masak macam tu. Jadi dia kena apa? Selaklah sikit. Apa terselak ketika sibuk, dia kata. Tapi tak cuit tudung tau. Ayat tudung terlepas tu. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, mereka tak labuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Basically tak ada cuit. Tak ada cuit tajuk tudung ni. Khilaf tadi masalah muka dengan sekian kan, apa yang zahir, tapi tak bincang masalah tudung. Tapi geng-geng ni dia bantai tengok. Ada khilaf, ya dipercanggahkan. Belum lagi. Mungkin tidak dia macam tu. Tuan-tuan faham kan? Jadi maksudnya bila orang tu gunakan istilah tadi, ada khilaf, kita boleh dapat pendapat ketiga. Itu masalah sebenarnya. Yang kita kan dalam masyarakat Islam kita ni, kadang kita jumpa dengan orang yang kata tak boleh khilaf. Dia pergi ceritakan kisah apa? Para sahabat bila Nabi kata, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang kamu solat itu asar kecuali Bani Quraizah. Ketika Nabi balik dari perang Ahzab, nak pergi ke Nabi nak rehat, tiba-tiba Jibril datang. Jibril kata malaikat tak turun, tak sarung pedang lagi. Suruh tuju ke Bani Quraizah pula. Nabi suruh para sahabat keluar balik dan solat asar mesti di sana. Nabi suruh itu je, jangan solat asar kecuali di sana. So diorang faham, sebagai seorang Arab faham cara masing-masing. Problem kita orang Melayu kita pun nak masuk juga kat situ. Dia kata kalau sahabat boleh bercanggah, kenapa kita tak boleh bercanggah? Sebab para sahabat faham bahasa Arab, awak tak faham bahasa Arab. So kena ikut para sahabat Nabi dalam perkara tersebut. Jangan keluar daripada lingkungan tafsiran mereka. Sebab awak bukan orang Arab pun. Itu basic yang kena jaga sikit. Banyak orang kadang-kadang dia kata kita jantan, dia orang jantan kan. Dia lupa diri. Lupa diri tentang masalah kelayakan sebenar. Okay. Wa yaduru mihwaru dirasati fi hadzal ilmi baina amrayni. Dan akan berkitar paksi pengajian dalam ilmu ini, ilmu usul tafsir ni, di antara dua perkara je. Iaitu pertama, kaifa fussiral Qur'anu. Bagaimanakah ditafsirkan dahulu Al-Quran? Macam Al-Quran dulu ditafsirkan. Kemudian wa kaifa nufassirul Qur'ana. Macam mana kita pula tafsirkan Quran? Sebab kalau tuan-tuan tengok, perhatikan tafsiran Al-Quran sehingga hari ini tak pernah berhenti kitab keluar. Kitab tafsir Quran kan dulu kita dah ada lah, Imam Tabari, Imam Qurtubi sebagainya kan. Yang awal-awal dulu Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Ibn Katsir datang ratus tahun kumpulkan, kemudian ada lagi datang kumpulkan. Jadi tapi kita tengok yang diorang buat kerja tu kan, sampai sekarang masih lagi. Yang latest one itu kita tunjukkan kitab tafsir yang Mawsu'at Tafsir bil Ma'thur.
yang 23 jilid, yang diketuai oleh pengarang buku kita belajar ni, Dr. Musaid At-Tayyar. Dia kumpulkan pensyarah-pensyarah universiti semua sekali buat projek besar dia. Dia keluarkan setiap ayat Quran, apa kata-kata salafus soleh, apa hadis Nabi, apa sekian, semua sekali dia cek. Kalau dulu kita buka tafsir-tafsir yang besar, ada nama tabi'in cerita tapi tak tahu cek sanad dia betul ke tidak. Dia buat kajian 23 jilid. Dan mana kita dapat jumpa tafsiran para sahabat, mula Nabi, kemudian para sahabat dan tabi'in, kemudian tabi'in kalau ada. Dia tak pergi kepada tafsiran macam bahasa. Sebab bahasa ni kadang-kadang benda ni nak terang pada orang ajam. Orang Arab tak perlu. Orang Arab tak perlu. Untuk tafsiran ini, balaghah, tak balaghah dia tak ada. Dia tak perlukan. Dia tak perlukan kepada tafsiran itu. Jadi tengok kat situ pula. Mungkin pada sudut yang lain, benda ni tadi berguna untuk orang kita ni mendalami, mengkaji. Sebab kita bukan orang Arab, so kita nak tengok macam mana orang Arab faham. Dan okey lah. Itu sudut asal. Tapi kita tahu tajuk asal dia adalah usul tafsir ni, bagaimana ditafsirkan Al-Quran dahulu dan macam mana kita mentafsirkan Al-Quran. Cara Quran tu kita nak tafsirkan terutama pada kehidupan kita sekarang. Dan terutama macam yang kita bincangkan itu kan, tafsiran berkenaan dengan tajuk tadabbur Al-Quran. Macam mana kita nak faham Quran ni tadi punya panduan. Nak suruh baca Quran semua sekali tak boleh. Tak sempat. Jumpa-jumpa pun Ramadan je baca Quran. Kemudian tak faham pula. Jadi kita boleh, mungkin ada orang yang boleh ambil ayat tertentu terang pada kita satu persatu dan sebagainya. Itu sudut asal. Sudut asal. Baik. Okey, fafil ula, yang pertama itu macam mana ditafsirkan Quran. Kita nak rujuk kawan ni. Dia kata ar-rujuk ila tafasir sabiqin. Ar-rujuk ila tafasir sabiqin. Kita merujuk kepada tafsir golongan terdahulu. Okey, contoh macam para sahabat, para tabi'in macam mana mereka tafsirkan Quran. Okey. Wa ma'rifatu manahijihim, dan kita kenal akan disiplin mereka, manhaj mereka. Bila dia tafsirkan Quran, apa tindakan mereka bila jumpa ayat Quran, apa yang nak dibahaskan, sampai sudut mana kan. Pasal kadang-kadang ada orang tafsirkan Quran, jadi macam saya sebutlah, dia kadang-kadang tak rujuk pada sabda Nabi, tak rujuk pada penjelasan para sahabat. Dia totally kepada gunakan bahasa je. Dia kata huruf ni maksud apa, dia sekian. Jadi kadang-kadang tafsiran dia tu luar lari tajuk. Macam kalau kita tengok macam tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi kan, dia punya tafsir tu sebagian para ulama kata semua ada kecuali tafsir je. Dalam kitab dia ni, kitab tafsir, tapi everything is there except tafsir. Sebab dia punya perbincangan tu, kalau tuan-tuan baca buku tu memang sedap, macam novel, cerita macam ni, macam tu, macam sekian, tapi tak ada pun qala Allah, qala Rasulullah daripada asal, tak ada. Dia terang ikut bahasa dia je. Bagi separuh orang macam indah lah, pandainya, tapi dia lupa sebenarnya Quran ni kita ada ikatan. Kita tak boleh keluar daripada ikatan tersebut. Once kita buka ikatan tadi, maksudnya kita nak faham Quran, tak nak cara para sahabat, tak nak cara Nabi terangkan, then habislah. So everything akan cacah merubah, semua akan ikut sukati dia. Sebab tu kenapa balik pada asal yang ni, tahu cara mereka, wa turuquhum fiha, dan jalan mereka dalam menafsirkan Quran. Macam sebagian para ulama macam Ibnu Kathir kan, dia sebutkan bila dalam mukaddimah dia sebut, dia kata kalau orang tanya apakah cara paling baik untuk pentafsiran Al-Quran, dia kata yang terbaik adalah ditafsirkan Quran dengan Quran. Dia bagi alasan lah kenapa Quran. Sebab Allah Ta'ala firmankan Quran, dia lebih tahu apa dia nak tentang Quran itu sendiri. Contoh macam bila kita sebut zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Al-muttaqin siapa? Baca lepas tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. So basically Allah Ta'ala sendiri bagi tahu siapa orang bertakwa tu. Orang kita kadang-kadang pergi buka takwa ini itu dan sebagainya kan, dia tak nak baca balik apa Allah Ta'ala firmankan. Ini masalah dia, pasal dia macam takwa ni apa? Takwa ni apa? Kadang-kadang dah diterang kat situ, Allah Ta'ala sebut dah takwa tu apa, dah sebut dah siapa orang bertakwa, means that you want to know, are you muttaqin? Adakah anda orang bertakwa? Ukur diri anda dengan benda tersebut, dengan karakteristik yang Allah Ta'ala letakkan, dan kita fahamlah diri kita ni muttaqin ke tidak. Simple as that, mudah. Tapi kita pusing terbang guna kan, takwa ni adalah kalau ini, kalau itu, kalau sekian, kalau sekian. Tak ada satu pun balik kepada Quran. Tu contoh, tu simple je. Lepas tu kenapa Ibn Katsir kata mula Quran. Sebab Allah Ta'ala tafsirkan, sebut Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dia nak.
Macam ayat apa? Ayat 62 kan? 63, 62. Surah Yunus. Yang sebenarnya tafsiran ni Allah Ta'ala sendiri beritahu berkenaan dengan siapakah wali-wali Allah. Contoh ya, kan? Dalam surah Yunus ayat 62, betul? 62, 63 kan, bila Allah kata ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tiada ketakutan kat atas mereka, mereka takkan bersedih. Ayat 63 Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali Allah itulah orang beriman dan mereka ni bertakwa. Kan simple. Allah Ta'ala terangkan, tapi kita duk gagau. Wali Allah ini adalah yang gaib, yang tak nampak, yang pegang pokok-pokok tumbuh, yang sekian jalan atas air. Nampak tak? Basic yang diletakkan tu simple je, dan kita aplikasikan kepada kehidupan para sahabat. Itulah mereka. Mereka tak ada masalah, tak ada Umar terbang berapa kali? Kan? Tak ada pula. Okol itu lah, Jahannam nama dia. Wali Allah apa bendanya. Kan pasal lah, bila orang sebut siapa mereka, alladzina amanu wa ka, ayat 63 surah Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. So simple, tak ada pening kepala. Yang ini keluarkan, buka kitab menjadi wali Allah, beli tasbih jenis apa, jangan main-main. Tasbih dia bukan biasa-biasa tau, dia ada bantai, ada tangkai sini 10, tangkai sini 7, tambah sini 10. Untuk jadikan setiap pusingan tu sampai 700,000. Dia ada cara tarik-tarik dia. Saya ada kat rumah. Pasal almarhum bapa saya rahimahullah dulu, dia terikut benda ni. Pergi solok dan sebagainya kan. Tasbih saya simpan sekarang. Ada lagi. Tasbih tu lain sikit lah daripada tasbih lain. Jadi kadang nak jadi wali Allah, tasbih pakai macam mana, kain selempang jenis apa, serban lilit berapa kali. Jadi masalah sebab Quran dah bagi tahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Everybody can be. Semua orang yang berjasa pada mak bapak boleh jadi wali Allah. Orang yang bekerja sebagai sebagai mujahidin fisabilillah boleh jadi wali Allah. Orang menjadi pemimpin negara boleh jadi wali Allah. Semua boleh jadi dengan tugasan masing-masing. Bahkan penyaga pun boleh jadi. Penyaga kan macam tak boleh lah, ustaz lah jadi wali Allah, saya tak apalah, saya menyaga. Siapa kata? Kalau kita ikut dalam hadis Nabi sebut kan, Nabi kata at-tajirus sadiqul amin, seorang penyaga yang benar lagi amanah. Ya, Nabi sebut karakter dia. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, golongan siddiq, wasyuhada, wassalihin. Mana orang yang teratas di kalangan teman-teman akhirat yang tertinggi. Orang yang penyaga tu boleh duduk kat situ sekali. Ikut ajaran Nabi lah. Ikut ajaran geng-geng sufi tak boleh. Awak kena solok dulu. Dah keluar belum? Awak tabligh, dah keluar 40 hari belum? Tak keluar, tak jadi lah. Itu basic pasal semua orang letak ikut guideline masing-masing. Ikut guideline Al-Quran tak ada. So kita bimbang kadang-kadang masyarakat Islam kita ni kadang keluarkan interpretasi tadi lebih dahsyat daripada apa yang Quran sendiri terangkan. Itu contoh macam jadi manhaj. Macam dikatakan Ibn Katsir kan. Dia kata yang pertama tafsiran Quran sendiri. That's the best. Sebab Allah Ta'ala firmankan, dia lebih tahu apa dia nak. Tak boleh kita datang tengah tu kita kata yelah Allah Ta'ala firman macam ni. Tapi tanpa dalil kita tak boleh buat yang tu. Perbuatan itulah dipanggil apa? Mencabul ataupun merosakkan susunan bagi pemahaman Al-Quran. Yang dia bukannya kesan, dia bukan sekarang, akan datang. Dan sekali orang tak jumpa Islam itu mudah. Islam tu tak mudah. Sebab apa? Tengok nak jadi Islam, jadi Islam biasa boleh. Islam tinggi wali kena pergi jumpa tarikat dulu. Kena tinggal ini, tak boleh kahwin, tak boleh sekian. Kan nampak jadi dah sekali crumble. Islam ni jadi macam orang nak masuk Islam pun garu kepala. Tengok sama je. Kami pun doa pada dewa-dewa yang orang baik. Ini pun sama je jumpa kat kubur. Ni masalah dia kan. Jadi Islam rosak. Punca sebab tadi lah pasal kisah dia tak tahu manhaj tafsir para ulama. Khasatan at-tafasirus salaf. Khasatan tafasirus salafi. Terutama tafsiran golongan salafus salih. Allati tu'addul umdatu fi hadzal ilmi, yang dikira sebagai tiang ataupun asas bagi ilmu ini. Sebab dia orang punya penjelasan itu yang pertama. Sebab dengan penjelasan mereka lah Islam jadi apa jadi sekarang. Sampai kepada kita dengan betul. Pasal dia orang pemegang amanah. Yang Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi aku. Kemudian selepas mereka. Sebab tu ilmu pada sudut itu bersih dan tak rosak.
Bahkan kalau kita betul, kita kata macam kita pergi ke Sungai Kelang lah. Kalau pergi ujung kan, muara Sungai Kelang tu, takkan boleh kita minum air dia dengan macam-macam pampers lah, bangkai anjing, bangkai semua ada dah tu. Tapi kalau kita pergi ke Ulu Kelang, pergi tempat asal air tu keluar, kita akan dapat lihat kejernihan yang betul. Boleh ambil minum terus tanpa rasa takut. The more kita turun bawah, the more akan bercampur aduk. So patah balik. Sebab tu kalau tafsiran Quran pun patah balik. Bukan main keluar suka hati je. Saya rasa ni tok guru saya kasyaf. Apa? Awak kata kasyaf, geng Buddha kata dia kasyaf. Hindu kata dia kasyaf. So tang mana nak berhenti dia? Everybody akan ada dia punya orang kasyaf dia. Orang sakti dia panggil. Semua orang akan ada orang sakti. So di mana nak berhentinya ajaran agama ni tadi? So kita balik pada asal. Balik asal, pergi Hulu Kelang, kat Kelanggit tu kan. Pergi situ nampak jernihnya air tadi. Boleh minum terus. Tanpa sebarang ragu-ragu dan juga rasa ni. Baru ni ada tu, kita turun kat Kuala Lumpur. Apa? White river rafting. Pergi terjun. Padahal yang sebenarnya, kita orang yang dalam boat tu kan. Yang tukang bawa tu yang sebenarnya buat kerja. Kita orang ni aksesoris je. Dia kata suruh kayuh-kayuh lah. Kayuh kan. Padahal diorang depan belakang tu yang sibuk bekerja keras. Turun jeram kan. Bila kita tengok kan. Lepas tu kita sampai satu air terjun. Lepas tu air tu sejuk. Sejuk sedap kan. Sejuk lah air ni. Lepas tu seorang kawan kita, boleh minum tak? Saya kata tak ada benda kot. Lepas tu tukang jaga tu, jangan minum. Dulu zaman orang tak ada naik ke atas, bolehlah minum. Sekarang ni tak boleh minum. Tahu dia buat apa ke atas tu. Lepas tu air tu dah, tengok. Nampak tak? Air tak jernih dah. Tahu kencing kat atas tu, minum kat bawah kan. The more balik pada asal, the more pure. Macam tu kita kena faham agama. Bukannya macam kita faham kalau kita kata, orang kata ustaz, tapi kita perlukan ulama. Ulama yang pertama kita kena kedepankan adalah para sahabat. Ulama sahabat dah lebih utama banding ulama zaman kita. Kalau ulama sahabat kata A, macam mana ulama zaman kita boleh kata B? Macam mana kedudukan dia? Macam kita samakan kedudukan, sebab ini sahabat Nabi, orang didikan Nabi, yang Nabi percaya untuk sampaikan Islam selepas daripada baginda tiada. Tiba-tiba kita letakkan diorang sama taraf dengan ustaz-ustaz kita. Apa hal? Mana disiplin dia? Ni masalah sebenarnya. Okey. Wa fi tsaniyati, dan pada kedua, iaitu macam mana kita menafsirkan Quran. Dia kata apa? Yakunul i'timadu ala ma qu'ida min usulin fi tafasir sabiqin. Maka dia terjadi dengan bersandarkan kepada apa dikaedahkan. Macam tadi kan kita sebut tafsiran Ibnu Katsir kata di kaedah dia adalah Quran. So itu cara kaedah dia. Untuk kita faham ayat, kita start ikut cara dia. Macam saya sebut kan, mutakin tu siapa? Kita check balik, kita dapat jawapan. Atau orang tu kata nak tahu Ibadur Rahman apa orang kasih Allah Taala, wali-wali Allah ni. Tengok surah Furqan ayat 63 sampai 76. Kan dalam ayat tu kita akan nampaklah siapa Ibadur Rahman. Yang Allah Taala kata ini orang-orang kesayangan dia, kekasih dia, orang yang dia lindungi, orang yang kalau mereka bertaubat Allah Taala gantikan kesalahan jadi kebaikan. So disebut dekat situ sifat-sifat mereka. So kalau kita ambil ayat ini untuk jelaskan ayat Quran yang lain, dan dengan atas dasar kaedah Ibnu Katsir sebut tadi. Faham Kita tafsirkan berdasar pada kaedah yang dikaedahkan oleh para ulama terdahulu. Dia usul tafsir orang-orang terdahulu. Likai yu'tamadal sahiha fi tafsir. Yu'tamadul sahihu fi tafsir, supaya kita bersandar kepada yang sahih dalam tafsir. Kalau tak, kita akan jadi silap. So cara yang diorang buat dulu itu yang terbaik dan terelok untuk kita faham. Wa ijtanabul khata'u fihi, dan dielakkan kesalahan dalam tafsir. Tafsiran boleh salah boleh salah kalau dia kata orang tu tak baca dengan betul, tak tengok dengan betul cara orang terdahulu mentafsirkan Quran ataupun apa difahami. Dia simple as that, macam kita pernah sebut dulu. Nanti kita jumpalah depan-depan sikit, macam ayat 195 surah Al-Baqarah yang Allah nyatakan apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau kita buka tafsiran salaf, semua salafus soleh kata maksud itu mencampak dia dengan kebinasaan tu adalah maksud dia tinggalkan jihad, tinggalkan infak fisabilillah. Hanya seorang sahaja yang kata bila seorang tu menyerbu dalam musuh, mati kan, bila serbu musuh seorang-seorang mati, maka dia telah campak diri dia dengan kebinasaan. Yang kata ni Muawiyah bin Abi Sufyan saja. Di kalangan salafus soleh semua cakap, Umar semua sekali cakap bahawa ayat itu maksud dia wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, maksud dia adalah meninggalkan jihad, meninggalkan infak fisabilillah.
Pasal ayat tu kan, wa anfiqu fi sabilillah, kan ayat tu mula kan, dan infaklah harta di jalan Allah Taala. Kan, dan memang Abu Ayyub Al-Ansari ceritakan ayat tu turun pada kami orang Ansar. Kami dahulu bila Islam dah menang, dah kuat, kami kata macam nampak Islam dah kuat kan, banyak pembantu, rasa-rasa tak payah dah kita sibuk pergi jihad, bagilah orang lain pergi pula. Kan, kita jaga pula rumah lama tak bocor, tak pernah berbaik, anak dah berjadi kan. Memang betul orang keluar jihad dan tinggalkan keluarga, banyak benda yang kucak-kacir kat rumah dia. So orang rasa macam sekarang ni dah banyak pembantu Islam, apa kata kita tinggalkan benda ni, diorang sembang sama diorang. Turun ayat Quran, wa anfiqu fi sabilillah, infaklah harta kamu di jalan Allah Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campak diri kamu kena kebinasaan. Tu dengan tinggalkan jihad. Itu maksud asal. Kalau orang tu nakkan ayat tentang jangan bunuh diri, dia boleh ambil ayat 29 surah An-Nisa yang Allah kata wala taqtulu anfusakum. Ayat tu ada. Ayat tu yang digunakan oleh Amr bin As ketika Nabi tegur dia. Nabi tegur dia, engkau solat dengan orang ramai dalam keadaan junub. So satu hari tu dia jadi ketua tentera. Dia pagi-pagi junub. Memang kadang-kadang ada orang tanya saya soalan, apa salah asyik junub para sahabat pergi perang? Wallahu a'lam kan. Ada kata mungkin sihat sangat kan, berjalan kan, aktif, lalu dia mudah termimpi dan juga terkeluar air mani. Ada yang kata pasal mungkin bidadari datang dalam mimpi. Wallahu a'lam. Tapi memang kadang-kadang synchronize. Kau junub, aku junub semua. dalam tentera tu 3-4 orang junub. Macam kisah Umar dengan Ammar bin Yasir. Umar junub, dia pun junub juga. Jadi bila kes tu Amr bin As, pagi tu dia tak nak mandi sebab sejuk. Kan, dia takut mati. Tapi dia cakap macam tu, dia takut mati. Jadi dia bukan setakat tayamum je, jadi imam pula tu. Kalau dia tayamum untuk solat dia sendiri, tak apalah, orang lain jadi imam, nampaklah okey sikit. Ni dia jadi imam. Sampai Madinah, orang cerita kat Nabi panggil dia. Kau solat dengan orang ramai dekat keadaan junub. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Allah Ta'ala firman dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, yang kau bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah, Allah Ta'ala terhadap kamu amat penyayang. Nisa 29 tadi. Lepas tu Nabi ketawa. Ketawa Nabi tu maksud dia setujulah. Kadang-kadang Nabi ketawa-ketawa, kau salah ni. Tak ada, Nabi tak cakap yang tu. Nabi ketawa. So kefahaman kalau orang tu nak kata buat benda bahaya boleh menyebabkan mati, jangan buat. Benda tersebut ada ayatnya, tapi ayat 195 sering dipakai. Bawa kita laju-laju, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Bawa motor laju, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makan banyak, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makan benda berlemak, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makan gula. Tak, ini ada orang pakai macam tu. Tapi problem ni kalau kita buka dalam tafsir Abu Fasirin di kalangan salaf, yang cakap maksud sama macam tu, dia ambil umum lafaz, bukan khusus sebab. Hanya seorang saja. Saya cek balik, seorang je, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang lain semua, Umar ke, semua para sahabat yang lain kata tak. Maksud ayat ni adalah orang tu tinggalkan jihad, tak nak infak fisabilillah. Inilah maksud campak diri dan kebinasaan. Sibuk dengan dunia, lupakan akhirat. Itu campak diri dan kebinasaan. Maksud diorang pakai. So kalau kita belajar usul tafsir, so majoriti sahabat kata A, Muawiyah kata B. So kita ikut siapa sepatutnya? Majoriti lah. Dan Muawiyah dia cakap macam tu, dia boleh silap sebab apa? Dia masuk Islam lambat. Berbanding dengan Umar, berbanding dengan Abu Ayyub Ansari, berbanding yang lain, dia lambat masuk Islam. So boleh jadi dia salah faham. Boleh jadi dia tak faham lagi. Itu boleh kebarangkalian tu boleh je. Boleh jadi tu. Dari sini usul tafsir tu membantu kita. So tak adalah kita macam pening kepala, siapa betul? Tak. Kita ada kaedah. Macam ni kalau ramai, dia bagi kaedah tarjih nanti. InsyaAllah kita bincang nanti. Kaedah pentarjihan. Kalau ada khilaf, macam ni kita nak faham. Siapa yang kita anggap lebih betul. Sebab kita bukan tolak dia, tapi kita ada reason kenapa dia mungkin salah faham. Mungkin dia salah faham. Sebab majoriti faham A. Dia seorang faham B. Tapi yang ini yang sering dipakai. Yang satu ni dipakai ke hulu kilir. Sebab kita ada kaedah juga. Macam katakanlah salafus soleh telah sepakat dengan satu maksud. Boleh tak kita ada maksud lain? Itu tajuk yang kita yang dalam tafsir dibincangkan. Usul tafsir dibincangkan. Kalau para sahabat dah setuju dengan satu maksud, kita boleh tak setuju dengan pendapat mereka, bawa pendapat lain. Ini benda yang kita kritikal. Sebab benda ni yang kadang kita dengar suara-suara kata Quran patut ditafsirkan semula. Dah dengar? Pentafsiran Quran semula. Kadang-kadang keluarlah daripada Perdana Menteri lah, daripada menteri-menteri, daripada sekian orang tak belajar agama bercakap.
kata bahawa Quran mesti ditafsirkan semula. Even bukan setakat ni, pemimpin Amerika Syarikat pun minta Quran ditafsirkan semula. Sebab kalau ikut cara yang ada sekarang, diorang tak boleh masuk. Diorang nak masuk Jarum tak boleh. Jadi kadang-kadang suara tu sampai pemimpin PEO negara Islam, kadang kata tafsiran kena tafsir semula. Ayat tu kenapa keluar ayat tu? Sebab pasal diorang tak nampak ruang nak masuk. So dia anggap bahawa yang tafsiran salaf tadi patut kita tolak, kita bawa yang baru. Ini kadang-kadang licik. Permainan golongan liberal dan sebagainya kan. Ini yang licik, yang orang tak perasan. Sebab dalam usul tafsir kita akan ada kaedah ni tadi. Berhak tak kita datang dengan pendapat ketiga atau pendapat kedua lepas para sahabat Nabi bersepakat dengan satu pengertian? Boleh tak kita bawa yang baru? Itu sudut yang kena jaga. Sebab kalau kita ikut pada nanti kalau kitab ni kira kecil, ada kitab besar lagi. Dia ada tahrir fi usul tafsir, Syekh Muhammad Tayyar juga. So kat situ dia ada pembahasan tajuk ni berkenaan dengan kalau dah salafus soleh sepakat dengan satu maksud, kita sepatutnya tak boleh datangkan pendapat yang berlainan daripada mereka. Kalau diorang tak bersepakat, kita mungkin ada peluang untuk ada pendapat ketiga, terutama kalau benda-benda tadi di ijtihad mereka sendiri tanpa rujuk pada Nabi SAW. Itu basic. Itu kena faham. Baik. Mana entah hilang tadi. Okey, dia kata wa mimma yujdaru dzikruhu, di antara perkara yang harus untuk diingatkan, sebutan di sini, annahu la tujadu dirasatan mutakamilatan li mawdu'ati hadzal ilmi, bahawa sebenarnya tidak wujud kajian yang menyeluruh bagi tajuk-tajuk ilmu ini. Sebab ketika beliau karang buku ni, memang ilmu usul tafsir ni kadang tercampur aduk dengan ulum Quran. Usul tafsir ni dia satu cabang daripada ulum Quran, ilmu Quran. Salah satu cabang dia ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu banyak tafsir. Usul tafsir itu sendiri termasuk di bawah ulum Quran, ilmu Quran. Quran sciences kan, ilmu Quran, dalam tu ada usul tafsir. Kadang-kadang orang tercampur aduk tajuk usul tafsir dengan ulum Quran. Ulum Quran ni memang kita kata berkembanglah kajian tentang mana turun Mekah, turun Madinah, bilangan Quran kan, mana turun awal, mana turun akhir kan. Semua tu dibahaskan dalam ulum Quran. Macam mana Quran turun, macam mana Quran tulis, macam mana resam tulisan Quran tu, macam mana asal dia. Semua ilmu ni dimasukkan dalam ilmu ulum Quran. Dalam ulum Quran tu ada satu cabang, itu tafsir dan usul tafsir. Usul tafsir sendiri sebab apa tahu? Sebab kalau ikutkan kepada para ulama zaman dahulu, diorang punya tafsiran lebih kepada bentuk riwayat. Apa yang diriwayatkan tentang ayat A, apa riwayat tentang ayat B, siapa yang cakap tentang perkara ni. Itu cara mereka tafsirkan Quran dahulu, sentiasa rujuk pada orang sebelum. Tapi dalam masalah perujukan tadi tu, kadang-kadang ada perbahasan lah berkenaan dengan masalah sanad ke, masalah berkenaan pengertian mana lebih kuat ke, macam Ibn Jarir At-Tabari kan. Dia pilih, dia kumpulkan pendapat dan dia pilih. Tapi dia tak buat satu kitab yang lain. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia bincang tajuk fiqh, dia tulis kitab Ar-Risalah yang mengusulkan tentang macam mana fiqh ni patut difahami, macam mana ayat Quran difahami, macam mana difahami hadis Nabi. Tapi tafsir ni, pasal kita bukan nak jadi semua ahli tafsir. Kita boleh belajar usul tafsir, tapi bukan maksud kita lepas keluar daripada salam ni, alhamdulillah, lepas khatam kitab ni nanti semua ahli tafsir, tak boleh. Pasal sudut dia walaupun sebenarnya cara kita belajar ni tadi memudahkan kita untuk menafsirkan Al-Quran. Mana kita boleh pilih mana pendapat yang betul dan salah, mana pendapat yang lebih kuat. Kita akan ada keupayaan dengan belajar ilmu usul tafsir ni, kita ada keupayaan untuk bezakan. Jika tidak, kita akan masalah bila kita dengar tafsir, dia orang cakap macam ulama ni kata, awak nak ikut siapa? Jadi bila belajar usul tafsir, kita akan nampak di mana sudut yang betul tafsiran tadi, mana sudut yang kurang tepat. Walaupun dia rujuk pada siapa sekalipun, tapi ada tepat dan kurang tepat. Itu asas dia. Sebab tu kita belajar usul tafsir lebih bawa pada itu. Jadi para ulama zaman dulu kan, macam ahli tafsir ni, dia kalau ikutkan, dia dalam satu masa dia adalah ahli hadis. At the same time, dia ahli tafsir, dia ahli hadis juga. Sebab tu dia bawa riwayat kan. Sampai Ibn Kathir pun macam tu. Kalau buka kitab asal dia, semua riwayat. Ayat ni riwayat sekian, ayat ni hadis sekian. Dia kan bawa macam tu. Tabi'in cakap, sahabat cakap. Sentiasa akan ada riwayat. So basically asal dulu, ulama tafsir tu dengan ulama hadis tu bukan one thing, sama. Cuma yang kemudian tu yang mula masuk masalah bahasa,
masalah balaghah, masalah keindahan susunan ayat, bincang tentang masalah kenapa Allah firman macam ni, tak cakap macam ni. Ini semua benda ni yang menimbulkan ilmu-ilmu lain tambahan. Yang kadang-kadang benda tu berkait dengan tajuk lain lah, dalam macam apa nasa mansukhnya dan sebagainya, semua tu akan masuk sekali dalam ilmu-ilmu tafsir itu sendiri. Baik. Dia kata wal kutubul lati kutibat fi hadzal ilmi sarat ala salasati manahij. Kitab-kitab yang dikarang dalam usul tafsir ni, dalam ilmu usul tafsir ni, dia bergerak di atas 3 sistem, 3 cara. Kalau kita perhatikan balik, dia ada 3 manhaj, 3 laluan. Al-awwalu, yang pertama, ma huwa fi mawdu'ati ulumul Quran. Apa yang sebenarnya tajuk usul tafsir, tapi sebenarnya dia adalah lebih tepat, dia punya susunan tu lebih kepada ulum Quran punya tajuk. Seperti kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir oleh Ad-Dahlawi, Syah Waliullah Ad-Dahlawi, pengarang kitab Hujjatul Balighah. Dia ada karang kitab berkenaan dengan Al-Fawzul Kabir, kejayaan besar dan usul tafsir. Tapi bila kita buka buku ni, dia lebih kepada ulum Quran punya sudut, perbahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Okay. Ini satu cara yang banyak kita lihat. Jadi itu saya kata bercampur aduk. Kadang-kadang ada orang dia ingatkan belajar usul tafsir, tapi sebenarnya dia belajar ulum Quran. Dia belajar ulum Quran, bukan usul tafsir. Pasal usul tafsir ni sudut dia asal adalah macam mana Quran ditafsirkan, macam mana kita nak faham Quran. Itu lebih tepat. Macam mana kita patut faham. Sebab kita kadang dalam banyak himpunan tadi, kita nak pilih manakah pendapat yang terkuat. Macam tadi kan, macam kes ayat 195 Al-Baqarah tadi. Kalau orang tak belajar usul tafsir, tak tengok berkenaan masalah, bila salafus soleh ada beberapa pendapat. So macam mana kita nak pilih? Adakah dia boleh disepakatkan atau dia bertembung? So kalau belajar usul tafsir, kita nampak. Bila saya tanya kan, saya kata kalau majoriti cakap A, tuan-tuan nak ikut siapa? B. Ini cara kita fahamkan lah kaedah dalam pilihan tadi. Sebab dalam konsep masalah manhaj, even dalam masalah akidah, dalam masalah fiqh pun sama sebenarnya. Kita lebih dituntut untuk bersama majoriti. Dan bila sebut majoriti, dia bukan majoriti Nusantara. Dia majoriti tu mula-mula dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi semua tuju pada A, seorang kata B, kita pakai yang ramai, bukan yang seorang. Kaedah dia macam tu. Kalau orang kata majoriti kita lain, majoriti awak tak sama dengan majoriti para sahabat. Bila Nabi kata tidak berhimpun umatku di atas kesesatan, orang pertama dapat habuan hadis itu adalah para sahabat, bukan kita. Yang salahnya kita ni pula. Kita dah duduk jauh tiba-tiba, tapi kita dah sepakat benda ni boleh. Saya macam ada baru ni kot. Kat mana ada satu part tak cerita, nanti cerita masalah. Okey. Pasal diorang dah macam aim saya. Ya, dia pasal AJK masjid tu, kebetulan kita punya student waktu kat Yayasan Taklim dan sebagainya. Lepas tu bila tu dia kata, "Ustaz, jom masuk." Saya macam, "Berapa lama abang ada kat sini?" 2 tahun kot, dia kata. So dia tarik saya pergi masuk mengajar kat situ. Dan saya pula memang perasan diorang kat sini memang aim kita orang dekat dengan Yayasan Taklim tempat tu. Jadi diorang macam macam tengok kita ni macam lain macam. Jadi ya, kita ceritakan apa tajuk yang umum. Diorang seronok. Tajuk belajar, kita bagi kitab, kita bagi tahu macam ni. Seronok, dia happy. Tapi lepas daripada keluar tu, sembang. Dia kata, "Ustaz di mana?" Kita pandai menipu masalahnya. "Syah Alam." "Ustaz kerja mana?" Saya kata, "Al-Khadim." "Khadim mana?" Saya kata, "Kayuara." Dia macam tu. Ustaz Usingi. Usingi bukan. Dia tak cakap. Dia kata, "Wahabi saya tak cakap yang tu." Saya macam, ya saya tahu dah, memang macam itulah bunyi dia. Dia macam tak, dia seronok bila time belajar kita. Tapi bila time dia ada idea tadi kan, dia cakap, dia kata macam dia buat benda-benda yang tak ikut orang tempatan. Saya kata, "Tuan Haji, kita ni Malaysia secara majoriti, kita banyak benda amal kita buat yang dahulunya atuk nenek kita buat, kita tinggalkan. Contoh mandi safar. Mandi safar salah tu. Mandi safar, Pak Imam pun mandikan orang mandi safar." Saya kata, mufti-mufti pun terlibat tau. Lepas kita tinggalkan. So kenapa kita tak boleh nak check ilmu kita balik? Dia kata macam tanam-tanam tinggal. Macam tu Nabi buat. Kalau kita kata kita boleh baiki, selamatkan orang mati dengan cara kita tersendiri, kita pandai banding Nabi ke? Elok cakap minggu depan diorang dah minta salinan tauliah. Memang dia nak minta, tak ada hal pun, memang kita tauliah. Tapi cerita kelakar dia macam jadi tajuk lah. Dia kadang-kadang bukan apa, bila dia tak setuju kan, kalau tak setuju kan duduk lah. Kita boleh je nak berbahas dengan dia.
Tapi tak puas hati dia guna kuasa dia. Pasal dia datuk apa benda tu nanti bagi AJK. Ustaz tu hari tu I sembang dengan dia. Dia dah start cakap. Gitulah. Kita nak ajar tajuk kita ajar, tak ajar tajuk tu pun. Jangan tanya je. Tajuk jangan tanya. Tak tanya saya tak terangkan lah. Kau tanya, takkan kita nak tipu pula. Allah alam kan. Jadi orang kita ni dia ada kebiasaan. Dia rasakan macam Nusantara buat, betul. Kita ada lebih atas dari itu. Jika tidak geng-geng yang kat Indonesia tu, yang solat apa? Tarawih 7 minit 23 rakaat. Bila jumpa dengan diorang dia kata apa? Kami telah buat ini sejak 300 tahun yang lalu, dia kata. Kita kata kan Nabi lagi tua dari mana itu. Nabi 1400 tahun daripada kita kan. Kenapa awak punya 300 tahun dia boleh aci? Kan dia baru 300 tahun. Ini betul lama kan. Tapi lama tadi tak ada nilai banding dengan yang atas. Itu para sahabat Nabi yang beramal tu, itu kita dah dahulukan. Sebab tu kena faham betul bila kita ada pemahaman tafsir pun macam tu juga. So ini manhaj. Ini sistem yang sepatutnya semua orang ada. Supaya tak ditipu kan. Semua orang datang kan pakai serban ke jubah, ustaz. Salah agak. Ustaz yang apa yang mengajar sunnah ni pula masalah tak nak pakai serban. Pakai serban mungkin selesai masalah. Wallahu alam kan. Baik. Okey. Yang tak pakai terus pun ada. Baik. Wasani yang kedua. Okey, yang kedua Ma'tamada, ini karangan-karangan tentang usul tafsir ni. Ma'tamada masailu usul fiqhi al-muta'alliqati bil Quran. Apa yang bersandar kepada persoalan-persoalan usul fiqh. Maksudnya digunakan kaedah usul fiqh yang berkaitan dengan Quran. Macam al-ibratu bi umum lafzi laysa bi khusus sebab. Kiraan adalah dengan umum lafaz bukan khusus sebab. Kan? Ataupun dia dituju kepada bila ada penafian pada bentuk ayat nakirah, maksud dia umum. Jadi gunakan kaedah usul fiqh. Tapi pada apa kaitan Quran? Wadar suha min babi tafsir, tapi dikaji dan sudut pekajian tafsir. Ka kitab dirasat fi usul tafsir oleh Dr. Muhsin Abdul Hamid. Digunakan kaedah tersebut. Digunakan kaedah usul tafsir, usul fiqh dalam gunakan kepada memahami Al-Quran. So digunakan istilah tadi, digunakan usul fiqh sebagai cara. Sedangkan kita tahu bahawa ilmu usul fiqh dia ada keadaan tersendiri, dan ilmu tafsir ni sebenarnya ada orang tersendiri yang terlibat. Itu kena bezakan. Wasalisu yang ketiga, kutubun qa'adat masailah qa'adat masailah min hadzal ilm. Kitab-kitab yang meletak kaedah persoalan-persoalan daripada ilmu ini. Seperti kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir. Muqaddimah dalam usul tafsir li Syekh Islam Taimiyah, diletak kaedah, meletakkan kaedah persoalan. Yang mana cara tadi, pemahaman tadi dia macam letak sistem. Nak faham macam mana kalau jumpa ayat ni nak faham macam mana. Dia letakkan kaedah. Okey, jadi pengarang buku kita dia kata apa? Sa'ajtahidu fi an asira fi hadzal bahthi ala manhaj at-taq'id wa tajdid. Dia kata saya akan berusaha untuk bergerak pada kajian ni yang kita bincangkan ni di atas manhaj meletakkan kaedah dan juga membuat pembaharuan. Kita tak terikat dengan kaedah-kaedah yang tersendiri, tapi kita buat pembaharuan dalam pemahaman betul-betul. Dan pasal kan kaedah-kaedah tadi, kadang-kadang kita tengok Imam Tabari faham kan, Imam Ibn Katsir pun faham, tapi mungkin orang lain tak faham cara tersebut. Dan wa arju an astati'a taqtiyata syai'in min jawanibih, dan saya berharap saya akan mampu berupaya untuk menyentuh sedikit atau mencakupi sedikit daripada sudut-sudut ilmu tafsir, ilmu usul tafsir ni. Wa ardi juz'in min masailih, dan juga bentangkan satu juzuk daripada persoalan-persoalan usul tafsir ala hadzal janibit taq'idi, di atas sudut peletakan kaedah ini. Memang kita kata macam asas dia lah, macam kita sebutkan apa benda yang berkaitan tajuk, kalau salaf ada bersepakat, kita boleh tak letak pendapat baru. Itu kaedah lah. Itu bentuk kaedah. Okey. Dia kata maraji'u hadzal ilmi. Rujukan ilmu ini, ilmu yang kita bintang ni, dia sebenarnya diambil daripada beberapa kitab. Pertama, kutubun musaddaratun bihadzal ism. Kitab-kitab yang diterbitkan dengan nama usul tafsir. Wahwa usul tafsir kitab yang dikarang dengan nama usul tafsir. Wa hadhil kutubu lam tahwi jami' amadati hadzal ilm. Namun kitab-kitab yang nama kitab usul tafsir ni tidak meliputi semua sekali tajuk-tajuk ilmu ini sebenarnya. Walakin fiha masailu tak mutanasiratun. Tapi dalamnya ada persoalan-persoalan yang berserakan minhu daripada ilmu usul tafsir. Wa min ahammi hadhil muallafat, di antara seperti yang terpenting di antara karangan ini adalah kitab pertama tadi disebut alif, okey, muqaddimatun fi usul tafsir, muqaddimah dalam usul tafsir li Syekh Islam Ibn Taimiyah,
yang mati tahun 728. Ya, dia ada kitab dia karang tentang Muqaddimah Usul Tafsir. Walaysa hadzal ism, tapi nama sebenarnya bukan nama kitab tu macam tu. Muqaddimah fi Usul Tafsir min wad'i Syekh Islam, bukan Ibn Taimiyah sendiri yang buatkan nama berkenaan. Bal huwa min wad'i mufti Hanabilah bi Dimashq. Bahkan ia adalah buatan nama kitab tu, dia memang tulisan tu memang tulisan Ibn Taimiyah, tapi diasingkan dan dijadikan nama kitab oleh seorang mufti mazhab Hambali di Dimashq. Dia Jamil Asy-Syatti yang alladhi taba al-kitaba sanah 55 wa 300 wa 1000, yang dia cetak buku berkenaan pada tahun 1355 Hijrah. Dia buat nama kitab tu, walaupun sebenarnya dia ambil daripada Majmu' Rasail Ibn Taimiyah tu, dia keluarkan macam kisah macam Ibnu Katsir lah, kitab Kisah Para Nabi. Secara singularly dia tak karang kitab tu, tapi ada orang ambil daripada kitab Bidayah Nihayah dia, keluarkan Kisah Para Nabi, terbitkan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir. Selain itu macam kisah Tibun Nabawi, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun sama juga, dia bukan karangan dia, daripada kitab Madarij Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad tu ada bahagian berkenaan perubatan tu diorang bawa keluar dan jadikan satu kitab. Ini sebenarnya kena faham, kadang-kadang para ulama zaman dahulu tak karang kitab nama tu, tapi dikeluarkan daripada tulisan dia, dijadikan sebuah kitab. Ni kena faham, dia bukan karangan itu. Waqad nabah Syekh Islam fi Muqaddimah, dan telah mengingatkan Syekh Islam Taimiyah dalam Muqaddimah kitab beliau tu, dan kitab dalam Muqaddimah tu, ala anna ma sayaktubuhu, di atas bahawa apa yang ditulis tu, huwa qawaidu tu'inu ala fahmil Quran. Dia adalah kaedah-kaedah yang akan membantu untuk memahami Quran. Wa tafsirihi, dan pentafsiran Quran, wa bayani ma'anihi, dan penjelasan makna-makna Al-Quran. Dia letakkan kaedah, dia sebut bahawa kitab dia tu untuk tajuk itu, faham Quran, tafsir Quran, dan juga penjelasan makna-makna Quran. Kitab kedua yang digunakan untuk dan tajuk kita belajar ni, Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir Dahlawi, yang mati tahun 1176 Hijrah. Kitab dia Syahul Ad-Dahlawi. Jim Usul Tafsir li Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin. Usul Tafsir oleh Syekh Muhammad bin Salih bin Utsaimin. Ini pernah dulu dipakai ketika pengajian di di Yayasan Taklim, dia pakai buku ni. Bahkan Dr. Fadlan Osman ada terjemahkan buku ni. Buku Usul Tafsir oleh Syekh Muhammad Salih bin Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian Dal Usul Tafsir fi qawaid wa qawaiduhu. Usul Tafsir dan kaedah-kaedahnya oleh Khalid Ak. Kelima, Buhuth fi Usul Tafsir oleh Muhammad Lutfi As-Sabbagh. Wa qad i'tamada muqaddimah tafsirain wa ba'dul kutub. Dan dia telah muqaddimah mufassirin. Dia telah bersandarkan kepada muqaddimah ahli-ahli tafsir dan sebahagian kitab, seperti kitab Syekh Islam wa kitab Ad-Dahlawi. Maksudnya dia gunakan muqaddimah. Sebenarnya betul, kalau kita belajar nak belajar usul tafsir ni, antara yang bantu kita adalah bila kita tengok muqaddimah Ibnu Katsir ketika dia mengarang tafsir, atau muqaddimah Imam Tabari, Imam Qurtubi. Kita tengok muqaddimah tu, dia akan kadang menceritakan apa dia nak buat dalam kitab tafsir tersebut, membantu kita untuk faham kaedah pentafsiran Al-Quran. Wahia fi kulli hadha yadhkuru mulakhasan li masail hadhihi muqaddimat wa hadhihi kutub. Dan dia Muhammad Lutfi Sabbagh ni, dan kitab beliau, dia sebut ringkasan bagi persoalan-persoalan muqaddimah usul tafsir oleh yang daripada tafsir yang ada, serta kitab-kitab Ibn Taimiyah ke Dahlawi ke, dia gunakan itu sebagai asas dia. Kemudian yang keenam, dirasat fi usul tafsir oleh Muhsin Abdul Hamid. Ini kitab dirasat fi usul tafsir. Kemudian Zai Usul Tafsir wa Manahijuhu oleh Dr. Fahad Ar-Rumi. Ini semua yang zaman kita sekarang ni. Okey. Dia kata waqad allafa Ibnu Qayyim fi hadzal bab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah karang dalam bab ini, bab usul tafsir ni. Lakin lam tujad hadhihi risalatu ba'du. Tapi tak ditemui risalah ini lagi. Not yet. Ini tak pelik Kadang-kadang kita tahu bahawa khazanah-khazanah simpanan umat Islam, sebahagian tu ada kat Museum of London, ada museum kat Jerman dan sebagainya, memang ada simpanan kat sana. Manuskrip lama memang ada. So basically kalau anda kata benda tu boleh terkeluar, tak pelik. Kan dia bawa lari, sorok kat sana, simpanan kan sebagai simpan kat sana. Dan pada umat Islam tak jumpa. Kalau jumpa memang kita akan jumpalah diterbitkan balik. Saya baru ni tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani yang ditahqiq oleh Syekh Subhi Hasan Halaq rahimahullah.
Yang saya kata kita kat Yaman pun dia jumpa dengan dia, pernah minta dia buka kelas tapi tak pernah sempat. Pergi kat surau dia tak jumpa jalan. Syekh Ustaz Subi Hasan Halak. Jadi bila dia meninggal lah lama. Waktu dia hidup lagi saya sembang dengan dia. Dia kata dia dah siap, dia kata ada sekian-sekian jilid dia kata, tapi diorang tak terbitkan lagi. Tapi dia meninggal tak sempat diterbitkan. Tapi alhamdulillah Darul Jauzi terbitkan juga akhirnya lepas diambil seorang syarah universiti dekat Najran untuk cek balik kan pada teks juga pasal manuskrip Fathul Qadir tu ada kat Sana'a lah. Dia Imam Syaukani kan orang Yaman. So dia punya tulisan tu ada dekat manuskrip dalam dalam ruang manuskrip Yaman. So dia dapat peluang buat, tapi dia meninggal lah, tapi buku tu dah baru keluar. Ini contoh lah kita panggil kadang-kadang boleh keluar benda tu lama dia tak ada, tiba-tiba keluar tulisan. Tu biasa berlaku. Okey, kedua yang disandarkan juga untuk rujukan bagi kita punya pengajian ni adalah muqaddimatut mufassirin. Pendahuluan-pendahuluan oleh ahli tafsir. Allati yuqaddimuna biha tafasirahum. Yang mereka buat pendahuluan dengannya tafsir-tafsir mereka. Ini kan tajidu fi ba'd tafasir muqaddimatin muhimmatan. Anda akan dapati pada sebahagian tafsir pendahuluan yang sangat penting. Tata'allaqu bihadzal ilm yang berkaitan dengan ilmu ini. Haitsu yadhkuruna syai'an min mabahithihi, di mana mereka akan sebut sedikit daripada kajian usul tafsir ini. Wa min amsalati dzalika, di antara itu adalah muqaddimah Ibnu Katsir. Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Memang kalau kita baca di situ macam saya sebutlah, bila ditanya dia kata apakah cara terbaik mentafsirkan Quran, lepas tu diterangkan. Yang kita kata tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in, Quran dengan bahasa Arab ni, Ibnu Katsir antara yang letakkan satu kaedah macam tu. Itu sebenarnya cara dia. Pasal kita kata manhaj dia macam-macam. Kalau kita tengok pada Imam At-Tabari pula, dia beza. Bagi dia nukilkan semua sekali. Yang sahih ke tak sahih dia letak longgok, sambil letakkan siapa-siapa yang menceritakan. Dia tak kata pun dia nak pilih yang betul saja. Kadang-kadang dia bahaskan untuk rasa yang mana terkuat. Tapi cara dia, kaedah dia letakkan semua sekali. Dia lambakkan. Pasal dia punya manhaj adalah man asnada faqad bari'a. Siapa-siapa yang dah berikan sandaran dari mana dia dapat cerita, dia telah berlepas diri. Macam saya cerita lah. Cerita saya ni dapat daripada A, ada B, ada sekian-sekian dari Astura Jabat. Yang tu kan. Cerita saya lah. Cakap yang tu kan. Memang kita tahulah tipunya. Orang pun cakap, Ustaz Ali cerita Astura Jabat, bukannya daripada jalan betul. Itu cara kita bila kita bercerita daripada siapa kan. Itu cara Imam At-Tabari. Dia bercerita dalam kitab dia tadi, orang belajar hadis akan nampak keseronokan lah mengkaji rijal dan sebagainya. Orang yang tak belajar, dia akan pening kepala. Ini ke, ada start. Tak tahu mana satu nak pilih. Pendapat kata A, pendapat kata B. Mujahid kata ini, Qatadah kata ini. Kita start kelakabut. Tapi kalau kita belajar usul tafsir, kita akan nampak sebenarnya. Okay, contoh itu. Kemudian dia kata Muqaddimah Ibnu Katsir kan, dia kata wa qad istafadaha, Ibnu Katsir telah berapa faedah dalam muqaddimah dia ni min Syekh Islam Taimiyah. Syekh Islam Taimiyah punya tulisan tu Ibnu Katsir aplikasikan. Kemudian Muqaddimatun Nukat wal Uyun oleh Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi. Okay. Pengarang kitab Al-Hawi Kabir, mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Jazzi Al-Kalbi oleh tafsir beliau. Kemudian Muqaddimah Jami' At-Tafasir Raghib Asfahani, Muqaddimah Al-Qasimi. Jadi Al-Qasimi ni zaman kita. Al-Qasimi pengarang kitab Mau'izatul Mukminin. Bimbingan mukmin. Kan orang Melayu kita bukan pakai buat usrah kan. Bimbingan mukmin. Ingat kan? Ini orang dia. Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi. Dia buat ringkasan kepada Ihya Ulumuddin dengan letakkan nama kitab Mau'izatul Mukminin. Di Malaysia banyak pakai buku tu untuk sebagai teks usrah. Siapa ikut usrah, dia akan ada baca kitab Bimbingan Mukmin. Ini orang yang sama. Jamaluddin Al-Qasimi. Kemudian Muqaddimah Tahrir Tanwir. Ibnu Ashur Ibnu Ashur. Ini zaman kita juga ada digambar. Okey. Wa ghairiha, dan selain daripadanya minan muqaddimatil lati tatulu fusuluha. Daripada muqaddimah yang panjang akan perincian fasal-fasalnya, wa tastawibu katsir minal mabahis, yang dia merangkumi banyak daripada kajian-kajian. Fa innaha la takhlu min mabahis fi hadzal ilm. Sebenarnya kalau ikut muqaddimah tadi memang takkan kosong daripada kajian ilmu usul tafsir. Sebab diorang nak menafsirkan Quran, dia kadang diorang cerita balik apa benda cara diorang faham. Okey, tapi kena baca banyaklah. Ini kita dapat ringkasan ni kira bagus. Ada orang ringkas untuk kita. Okay. Kemudian ketiga yang digunakan untuk kajian ilmu ni adalah kutub ulum Quran. Kitab-kitab ulum Quran.
Wa yu'tabar usul tafsir juz'an min ulum Quran, dan dikira atau dianggap usul tafsir ini satu juzuk daripada ulum Quran, ilmu Quran, sciences of Al-Quran. Wa in kana ba'dhum yaj'aluhu mustalahan muradifan, sekalipun ada sebahagian para ulama ataupun ilmuwan zaman kita, dia jadikan seerti di antara usul tafsir dengan ulum Quran. Walaupun sebenarnya ulum Quran dia lebih umum, lebih besar, dia bigger scope. Dalam tu ada ilmu qiraat, ilmu tajwid yang kita sebut tadi kan. Tapi satu cabang dia adalah berkaitan dengan tafsir. Saya ingat kalau dalam teks buku salah seorang pengarang tentang tajuk ulum Quran ni, dipecahkan sebenarnya 4. Dia kata tajuk ulum Quran ni kalau kita bincang, A, macam mana Quran turun, usul Quran, asal usul Al-Quran, dan macam Quran turun. So dibincangkanlah dengan cara Nabi terima wahyu sebagainya. B, macam mana Quran dikumpulkan dan ditulis, satu tajuk. Dan tu adalah berkaitan masalah rasam asmani dan sebagainya, kenapa Quran ditulis. Kemudian C, dia kata berkaitan dengan tajuk macam mana Quran dibaca. Baca kan, bacaan qiraat. Kenapa qiraat itu timbul? Kenapa ada qiraat? Kenapa boleh baca bacaan qiraat ni muncul, dan kenapa last kali sekarang ni hanya satu qiraat yang masyhur. Dia bincang tajuk tu kat sini. Termasuk tajwid sekali. Dan yang terakhir baru tajuk macam Quran difahami. Masuk ilmu tafsir sekali kat sini. So basically kalau kita lihat ulum Quran tu dia pada sudut itulah. 4 sudut tadi. Dan usul tafsir ni sebenarnya dalam yang keempat. Pasal Quran kan kita baca untuk faham, untuk amal. So dia relate kat situ. Baca, faham dan amal. Baik. Okay, dia kata walidha, kerana ini fa innal bahitha fi kutubi ulumil Quran. Kerana ini siapa yang seorang pengkaji, siapa yang mengkaji pada kitab-kitab ulum Quran, sayasfaru bimajmu'atin min masaili hadzal ilmi, dia pasti akan berjaya kumpulkan sejumlah daripada persoalan ilmu usul tafsir. Okey. Wa min hadhil kutub, di antara kitab-kitab ini adalah Kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran oleh Badruddin Az-Zarkashi. Badruddin Az-Zarkashi, Al-Burhan fi Ulumul Quran, yang mati tahun 794. Wa Kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, Jalaluddin As-Suyuti, mati tahun 911. Wa ghairiha, dan selain daripada kitab-kitab ini, minal kutubil lati tashmulu jumlatan min ulumul Quran, yang kitab-kitab yang merangkumi sejumlah daripada ilmu-ilmu Quran. Yang terakhir dia kata adalah kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir. Okey, dia kata istiqra'ul kutubut tafsir ahamu hadhil maraji'. Pembacaan menyeluruh bagi kitab-kitab tafsir ialah sepenting-penting rujukan bagi ilmu usul tafsir. Sebab balik pada asal pasal para ulama zaman dahulu, dia letakkan penjelasan tapi dia tak letakkan kaedah. Macam Imam Tabari kita sebut tadi kan, dia letak semua kat situ. Dia kata apa yang orang kata tentang ayat ni, dia ambil daripada tabi'in, dari sahabat, daripada Nabi sebagainya, letak. Dia kumpul kat situ. Kadang-kadang dia menangkan, dia pilih satu pendapat, dia kata ini paling jelas, paling kuat. Kadang-kadang dia diamkan. So basically dia tak bahaskan masalah sahih tak sahih tu, dia tak bincang. Dia letak semua sekali longgok kat situ. Orang yang tak belajar hadis akan pening kepala. Orang belajar hadis, nampak kat mana dia letakkan. Okay. So siapa baca kitab tafsir sebenarnya, dia akan dapat sedikit ilmu usul tafsir sebenarnya. Tapi pembacaan menyeluruh lah banyak. Banyak baca, banyak nampak. Sikit baca, sikitlah nampak. Wabihi tazharu fawaidu hadzal ilm. Dan dengan pembacaan menyeluruh kita tafsir, kita akan dapat faedah-faedah ilmu usul tafsir. Warujuk ila tafasir, dan merujuk pada kitab-kitab tafsir, wastimbatil maklumat minha, dan mengeluarkan maklumat-maklumat daripada kitab-kitab tafsir tadi. Yasri al-bahthu wa yazidu quwwatan. Dia akan membesarkan kajian dan juga menambah kekuatan dalam kefahaman. Wa min ahammi kutubil lati yumkinu istiqra'uha, di antara kitab-kitab yang boleh untuk kita membaca secara menyeluruh fil tafsir, dan kitab tafsir ni adalah Kutubul Muhaqqiqin, kitab ahli-ahli pemastian. Dia ada ulama dia tulis saja. Ada ulama dia tulis dan dia bahaskan, dia terangkan mana patut yang mana tidak kan. Dia kata kat sini, allazi atamiduna niqasha, yang mereka bersandar kepada perbahasan. Okey, wa tarjih, dan juga pentarjihan. Dia pilih mana satu pendapat yang terkuat. Ba'da naqlil aqwal, sesudah menukilkan pendapat-pendapat. Wa min hadhil kutubi ala sabil misal, di antara kitab-kitab ini sebagai contoh tafsir Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari di antara yang terbaik untuk kita lihat macam sebutlah. Tapi balik pada asal, orang tu kena ada ilmu sikit tentang mustalah hadis. Kalau dia tak ada ilmu mustalah hadis, dia baca dia pening kepala. Kata ini boleh, ini boleh, ini boleh. Dia tak tahu sebenarnya. Dia bawa tadi pada semua yang datang. Tapi lepas tu dia pilih balik sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada kan dia didiamkan.
Ibnu Katsir sendiri kalau kita lihat tiap kali dia tulis tentang apa tafsiran dia akan sebut ini pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Dia akan cakap yang tu. Dia akan pilih mana apa Imam Tabari cakap, dia akan nukilkan balik. Dia akan bagi tahu. Okey. Yang kedua kutub tafsir Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah ini pun sama. Kemudian ketiga tafsir Asy-Syankiti, Adwaul Bayan. Tafsir Quran dia tak banyak, dalam 8 jilid kecil. Adwaul Bayan, tafsir Muhammad Amin Asy-Syankiti rahimahullah. Kemudian Tahir bin Ashur, Tahrir At-Tanwir pun sama juga. Kita orang zaman kita, dia ada gambar. Ni orang yang bawah ni ada gambar Ni satu ada gambar. Yang memang orang zaman kita lah, dia zaman ada kamera. Muhammad Wahab tak ada kamera Siapa-siapa nampak gambar orang kata Muhammad Wahab kan, ini dia semua penipu. Sebab orang tu mati kan, Syekh Muhammad Wahab mati, kamera tak wujud lagi. Tapi orang-orang ni yang saya sebut bawah tu gambar zaman ada kamera. Zaman ada kamera Baik. Okey. Tajuk-tajuk ilmu ini wallahu a'lam. Ini kita bincangkan tajuk ilmu dan kita akan masuk pada bahagian dia. Nanti insya-Allah kita akan share balik sebab memang buku ni sebenarnya dah hampir habis terjemahan. Saya waktu kita buat dulu dekat Yayasan Taklim, kita buat kelas persijilan kan. Kita buat buku ni dan kita terjemahkan sekali. Jadi alhamdulillah, dan memang kita dah habis diajarkan dan dia punya bahagian nanti insya-Allah kita akan susun balik. Supaya dapat balik faedah lah. Balik pada asal memang kadang-kadang orang kata macam ustaz ni dah cakap balik laju, baca kitab Arab pula. Sebenarnya faedah bahasa Arab ni, kalau anda sebenarnya nak faedah dia, jangan lari. Datang kelas jangan lari. Tak ada orang lari daripada kelas pandai. Kan? Saya alhamdulillah, alhamdulillah sebab tak datang kelas tu makin pandai, mana ada. Kan? Masa datang bila kita tak faham, jangan lari. Bila tak lari, nanti Allah Taala bukalah. Jadi kita Rabbi zidni ilma, lepas tu awak pun kelas. Tak pandai macam mana? Kan, waftah li abwaabal hikmati kan, minta doa buka pintu hikmah. Lepas tu awak tak datang kelas. Tang mana hikmah nak buka kat awak? Pelik tu. Andai awak tunggu mimpi, wallahu alam kan. Dapat mimpi, alhamdulillah kan. Lepas tak datang kelas ni makin pandai kita. Okey, pegang dah Jadi sudut tu insya-Allah, dan kita nanti akan sambung kemudian pada minggu yang akan datang. Tak ada soalan, tinggal 5 minit pukul 11. Baik. Nanti kita insya-Allah kita sembang minggu depan lah. Baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.